قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan taufik daripadanya dapat sama-sama kita berada pada malam ini. Mari meneruskan lagi daripada kitab Faridatul Faraid. Kita berada pada muka surat apa tu? Muka surat 7. Ni saya tanda 54 tau. Dan mukjizat itu perkara. Masa perbincangan mukjizat tak? Tu cikgu. Malaikat lah. Mukjizat. Tengah pasal karamah. Okey. Jadi kita sambung pada malam ini pada muka yang ke-54. Mukjizat, masih perbincangan mukjizat bagi anbiya. Cetakan jauh itu muka yang ke-72. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan wajib i'tikad pula bahawasanya Allah menguatkan segala anbiya dan rasul-rasul dengan beberapa mukjizat yang zahir daripada mereka itu. Jadi Nabi dan Rasul ni Allah Ta'ala berikan mukjizat sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Sebab mereka ni mereka mendakwa jadi utusan Allah. Jadi dakwa saja ni dia tak cukup. Dia kena ada bukti. Bahasa putih walk the talk. Maknanya kita cover tu kerja lah. Itu lah. Maknanya ada bukti lah. Jadi apakah buktinya? Buktinya Allah Ta'ala beri kepada mereka itu mukjizat. Apa itu mukjizat? Dan mukjizat itu perkara yang menyalahi adat. Yang keluar ia perkara yang menyalahi adat itu daripada Nabi. Perkara itu berlaku pada diri Nabi dan Rasul-Rasul tak kala dibangkit dan dilantikkan dia, supaya jadi tanda atas kebenaran dakwanya. Itu dia punya takrif dia lah. Jadi daripada takrif tersebut kita dapat tahu. Pertama kita tengok pengertian takrif itu, kita hurai satu-satu. Dia kata mukjizat ni perkara menyalahi adat. Sebagaimana kita sebut pada minggu lepas, mukjizat ini bukan perkara menyalahi akal, bukan perkara yang mustahil, tetapi perkara yang lain daripada kebiasaan. Ni dipanggil menyalahi adat ni. Menyalahi adat ni lain daripada kebiasaan. Adat tu kebiasaan lah. Jadi biasanya nak pergi ke Baitul Maqdis bulan, ini pergi sebahagian malam. Biasanya nak naik ke langit kena ada space shuttle, kapal angkasa, kena ada oksigen. Ni tak perlu. Biasanya bulan tu tak pernah terbelah, tiba-tiba terbelah. Jadi menyalahi daripada kebiasaan. Satu. Yang kedua, ia daripada Nabi dan Rasul. Mukjizat ini berlaku pada Nabi dan Rasul. Kalau pada yang lain daripada Nabi dan Rasul, tak dipanggil mukjizat. Minggu lepas kita sebutkan tak? Ma'unahnya, karamahnya,
istidrajnya. Bila itu tak kala dibangkit dan dilantikkan dia. Bila bangkit dan lantik jadi Nabi, jadi Rasul, maka perkara yang berlaku selepas lantikkan tu orang panggil mukjizat. Kalau sebelum lantik, perkara pelik berlaku dipanggil irhas. Irhas, peneguhan, penetapan, supaya jadi tanda benar, tanda atas kebenaran dakwah. Itu tugas mukjizat ini, dia menjadi tanda. Kalau tidak, semua orang boleh mengaku dia Nabi. Zaman Nabi sendiri pun, Nabi ada mengaku jadi Nabi. Musailimah Ibnu Habib Al-Hanafi, yang dipanggil sebagai Musailimah Al-Kadzab. Musailimah ni, dia bagi jumpa Nabi. Dalam satu riwayat katalah, jadi dia kata minta, wahai Muhammad, mu ambil bahagian hijah. Hijah ni bahagian semenanjung Arab, bahagian tepi ke arah laut. Aku ambil bahagian dalam. Kita bagi dua lah. Pecah kawasan. Ni ambil adung ni ambil adung ni. Bagi dua kata. Jadi mu ambil bahagian ni, aku ambil bahagian ni. Dia minta supaya jadi Nabi juga. Dia kata aku pun macam kamu juga. Allah Ta'ala jadikan aku rakam kepada kamu dalam kenabian ni. Jadi maknanya ketika Nabi ada pun berani orang nipu untuk mengaku jadi Nabi tu. Okay? Jadi zaman sekarang penipu ni tak pelik lah. Orang nipu jadi Nabi, nipu jadi Tuhan ada. Tuhan harum. Lebih jadi Tuhan. Dekat Indo lagi hebat. Orang pegawai agama kita pergi ke Indonesia. Dia kata bapak Malaysia enggak apa-apa lagi. Di Indonesia ni bapak nak cari apa? Nabi ada, malaikat ada, Tuhan pun ada. Cukup dekat. Di Malaysia Nabi tak. Indo apa nak cari? Nabi ada, malaikat ada, Tuhan pun ada. Dia belaka. Jadi apa nama ni, pengaku bukti bagi yang mengatakan bahawa dia ni Nabi dan Rasul. Mesti ada sesuatu bukti. Kita tidak disuruh kok gitu saja. Apa? Jadi Allah Ta'ala memberi mukjizat ni sebagai bukti. Maknanya bila Tuhan beri mukjizat ni, seakan Allah Ta'ala kata, benar Rasul aku ini, benarlah dia pada dakwaan dia utusanku. Dia nak percaya kepada Rasul ni, dia kena percaya ada Tuhan dulu. Sebab apa? Sebab dia terhenti bahawa menerima seorang tu Rasul, utusan, kena terima dulu ada Tuhan. Dari segi turutan apa nama ni, penghujahan ataupun turutan susunan hujah akalnya, orang nak mengakui ada utusan bagi Allah, mesti kena ngaku Allah ada dulu. Jadi itu dia panggil bukti kewujudan Allah ni tidak terhenti atas mukjizat. Kalau dalam kitab-kitab panjang dia kata ada daripada perkara akidah ni yang mana dalilnya tidak terhenti atas mukjizat. Sebab apa? Sebab dia memerlukan semata-mata kita ada akal, kita boleh faham erti bahawa alam ini ada, takkan ada sendiri-diri. Dia kena ada, tentu dicipta. Maka kita mengisbatkan ada pencipta kepada alam. Yang mana pencipta bagi alam ni, dialah yang mengurus tadbir alam. Dia yang meletakkan sistem alam. Tiba-tiba matahari daripada belah barat, daripada belah timur terbit tergenang belah barat, dan dia tidak berhenti. Tiba-tiba Nabi boleh berhentikan dia. Makna apa? Makna Tuhan ini yang asal meletakkan peraturan tertentu kepada alam, tiba-tiba ada seorang mengaku dia ini utusan Tuhan, mengatakan boleh dia berhentikan matahari contohnya, boleh dia belah bulan contohnya, padahal bulan peraturannya tidak pernah terbelah lah, sebab Tuhan telah letakkan berulang-ulang kali demikian. Tiba-tiba ada orang mengaku dia boleh belah bulan.
Dan dia belah sungguh. Ini menunjukkan bahawa dia ni betul utusan Tuhan buat cipta alam ni, yang menjadikan matahari naik daripada timur tenggelam di barat, yang menerbitkan bulan bulat sedemikian, yang boleh menyebabkan bulan itu terbelah dan bertakuk balik. Nampak? Okey. Maka itu dia kata, ulama sebut mukjizat ini seakan-akan Tuhan kata sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar hamba-Ku ini pada setiap perkara yang disampaikan tentangku. Maknanya hamba-Ku ni betul. Bukti betulnya, tengok perkara mukjizat berlaku ni. Perkara ini tidak boleh dibuat kecuali Tuhan yang cipta alam ni yang buat. Jadi bila Tuhan yang mencipta alam ni membuat sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi dan Rasul ni, maknanya Nabi dan Rasul ni betul utusan Tuhan. Gitu. Contoh dia kata seperti terbelah bulan. Bulan terbelah. Itu contoh mukjizat tu. Dia tak mustahil bulan terbelah. Mustahil apa? Bulan tu kan objek. Jiring. Boleh nak belah pun. Macam kita belah benda lain. Belah kayu, belah kek. Cuma dia jauh besar. Ada? Tak ada alat. Tapi boleh ke tidak pada akal? Boleh saja. Tuhan nak acurkan boleh. Kalau acur tu boleh, belah lagi boleh kan? Satu. Dan bercakap-cakap kayu batu. Kayu dan batu lah maksudnya. Kayu batu tu dengan hazah harhatah lah. Kayu batu. Kayu dan batu. Kayu bercakap. Ni perkara ini, mukjizat ini didengar oleh semua sahabat yang ada dalam masjid masa tu. Bukan seorang ni. Dan kalau kita dengar dia cakap, boleh jadi kita khayal. Kita tanya saya, dia dengar tak? Bunyi ada bunyi. Saya kata tak dengar. Boleh jadi kita dengar seorang. Kita dengar seorang, maknanya dia jadi dengar semua. Atau boleh jadi kita khayal sahaja. Ada dengar tak? Kata tak. Tapi bila benda ini didengar oleh semua orang, bilangan yang ada ketika itu, maknanya benda ini memang berlaku sungguh. Memang berlaku sungguh. Apa dia kayu? Haninul jaz'i. Dia panggil tangisan pohon tamar, batang pohon tamar. Orang buat lagu kok. Pulang Syekh buat lagu. Saya ingat ada lagu tentang tangisan pohon tamar ni. Jadi cerita ni di Masjid Nabi ni, ada Nabi sahabat letak batang pokok tamar, tujuan Nabi nyadar dan Nabi khutbah situ. Jadi sebelum tu tak buat mimbar lah, tak buat tangga untuk duduk, tak ada lah mimbar. Nabi ni barat macam tangga, tiga anak tangga, lepas tu duduk dan berdiri di atas tu supaya tinggi sikit. Sebelum dia buat mimbar tu, Nabi khutbahnya adalah satu batang pohon tamar. Pohon tamar ni hak dipotong dah, batang sahaja dibuat untuk menyadar dan untuk tempos itu. Bila datang seorang daripada perempuan Ansariyah, beritahu Nabi, wahai Rasulullah, nak dah aku buat kepada kamu mimbar, kerana aku ada seorang hamba lelaki yang tukang kayu. Dia ada hamba lelaki tukang kayu, pandai nukang, pandai buat. Maka Nabi kata, buatlah, tak ada masalah, buatlah. Maka dibuat bagi Nabi mimbar. Bila Nabi buat mimbar, maka batang kayu yang biasa Nabi bersandar dan khutbah tu, Nabi duduk kat situ. Nabi duduk atas mimbar dia bila nak khutbah. Bila berlaku mimbar tersebut, Nabi tak duduk di batang kayu, maka pada hari tersebut, sahabat yang ada dalam masjid mendengar suara seperti anak kecil menangis. Tapi tengok tak ada. Bukan suara manusia, bunyi seperti tangisan anak kecil. Atau setengah buat seperti anak unta. Jadi kok. Tangisan orang menangis. Yang mana bukan ada budak-budak menangis. Cari-cari rupanya datang daripada pohon tamar tadi, batang pohon tamar tadi. Didengar oleh sahabat yang ada di situ. Maka bila Nabi masuk mendengar tu, Nabi pergi dekat, Nabi peluk pokok tu.
batang tu, Nabi peluk batang tu. Barulah suara tak ada yang asal menangis, tangis kuat, jadi gede nasib slow. Dah tak ada. Maka Nabi bercakap, setelah itu Nabi pun berpaling kepada sahabat dan Nabi beritahu kepada sahabat. Nabi kata, pohon tamar ini sedih kerana aku lari daripada duduk kat dia kepada mimbar. Padahal dalam masjidnya sedih dah tu dia, kerana aku tak duduk di sisi dia ketika berkhutbah yang sebelum ni, aku duduk di sisi dia. Maka pohon tamar ni menangis kerana aku meninggalkan dia. Maka aku redakan dia dan aku beri dia pilihan. Sama ada nak ditanam balik, tanam balik jadi pokok balik Ni kat pohon batang pohon tamar ni kerak habis dah. Sama ada aku beri pilih kepada dia untuk ditanam balik di kebun-kebun supaya dia tumbuh jadi pokok balik dan orang boleh ambil daripada buahnya, ataupun dia ditanam di dalam syurga. Maka pokok ni pilih untuk ditanam dalam syurga. Maka Nabi pun sahabat suruh tanam dia bawah masjid, bawah mimbar lah. Tanam dia. Supaya apa? Supaya nanti Allah Ta'ala tumbuhkannya dalam syurga. Itu hadis yang masyhur yang disebut sebagai Haninul Jaz'i. Apa nama ni? Haninul Jaz'i, tangisan batang tamar. Jadi itu satu. Kayu boleh bercakap. Cakap ni makna mengeluarkan suara. Ini satu benda yang hebat lah, luar daripada kebiasaan. Bahkan sebahagian ulama menyebut bahawa bercakapnya benda-benda yang pada asalnya tidak boleh bercakap, itu lagi hebat atau lagi jelas, lagi agung mukjizat itu daripada boleh bercakap makhluk yang asalnya memang boleh cakap. Sebab ulama' dia bincang antara mukjizat para nabi ni, tidak ada dah mukjizat yang paling mulia, paling agung lebih daripada mukjizat Nabi. Maka orang timbul iskal. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut antara mukjizat Nabi Isa ialah menghidupkan orang mati. Wa uhyil mauta biiznillah. Nabi Isa kata, aku hidupkan orang mati dengan izin Tuhan juga lah. Jadi orang yang mati ni boleh hidup balik. Dan Nabi dalam riwayat yang sahih lah, ada riwayat mengatakan Nabi minta supaya Allah Ta'ala hidupkan mak ayah dia untuk Islam. Ini tak ada. Dan Nabi dalam riwayat yang sahih, kita kata tak ada jumpa lah. Dan bagaimana? Ulama kata lebih hebat lagi Nabi. Kenapa? Menghidupkan orang mati. Orang yang mati, yang mana ketika dah mati memang sifatnya boleh hidup. Allah Ta'ala mengembalikan kepada manusia sifat hidupnya. Itu pelik dah tu. Patutnya bila mati roh keluar, tak kembali, dah hidup lah. Tapi Allah mengembalikan roh, mengembalikan sifat hidup kepada makhluk yang memang asal boleh hidup. Itu pelik dah. Bukan tak pelik dah. Lebih pelik daripada itu, Allah memberikan sifat kepada makhluk yang asalnya tidak bersifat dengan sifat tu. Pokok tamar, dia tak ada sifat berkata-kata. Boleh berkata-kata tu, Tuhan letak pada dia kemampuan yang mana sifat asalnya tidak berkata-kata. Itu lagi hebat. Nampak? Mengembalikan kehidupan kepada mayat yang telah mati, itu hebat dah. Tapi memang mayat ni memang dia asal boleh hidup. Tetapi mengembalikan atau meletakkan pada sesuatu jamadat, benda yang dah hidup, sifat seperti hidup, seperti orang hidup, itu lagi hebat. Tak masuk cerita pokok yang Nabi panggil, pokok boleh jalan. Pokok jalan, yang aku ni jalan ke Nabi, ngucap dan mengaku depan Nabi.
Nampak? Pokok boleh jalan. Pokok yang mana bila dia tanam dalam tanah ni tak jalan. Dalam cerita Hollywood ada tu, Lord of the Ring, pokok jalan. Memang pokok boleh jalan tu. Tu cerita lah. Dia berjalan sungguh Yang mana sifat pokok dia tidak bergerak dengan cara berjalan. Bersifat tu, itu lebih hebat. Apa lagi? Batu dan kayu batu. Batu apa pula? Tasbihul hasa. Tasbih anak batu. Anak batu. Ini juga satu mukjizat yang Allah Ta'ala tunjuk depan sahabat yang ada ketika itu. Nabi ambil beberapa biji anak batu di tangan dia. Anak batu ni bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bunyi suara. Bukan Nabi SAW dengar. Sahabat ada dengar mereka. Sahabat yang ada ketika itu semuanya dengar bunyi tasbih anak batu tersebut. Jadi benda yang tidak hidup, tidak bernyawa, tiba-tiba bersifat seumpama benda bernyawa. Itu lagi hebat. Lagi hebat mukjizat tersebut. Apa? Lepas tu Nabi letak pada tangan Sayyidina Abu Bakar. Letak pada tangan Sayyidina Abu Bakar. Tasbih pun dia anak batu tadi tasbih juga, tapi perlahan sikit. Lepas tu dia letak pada tangan Sayyidina Umar. Tasbih juga, lepas tu perlahan sikit. Lepas tu dia letak tangan sahabat lain, tak tasbih dah. Tak bunyi dah. Masa duduk tangan Nabi, kuat bunyi. Subhanallah. Lepas tu letak tangan Sayyidina Abu Bakar, perlahan sikit. Letak pada tangan Sayyidina Umar, perlahan lagi sikit. Letak pada tangan sahabat lain, tak bunyi dah. Tak didengar dah. Tak dengar lah. Benda itu boleh jadi tasbih. Kerana alam semua ini Allah Ta'ala sebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu di alam ini kecuali bertasbih, memuji dan memuji Allah, tetapi kamu tidak faham bahasa dia. Tapi di sini Allah beri mukjizat, boleh dengar kalam percakapan yang kita faham dengan bahasa kita. Okay. Dan berpancar-pancar air antara anak jari. Berpancar-pancar air antara anak jari. Ini contoh berlaku dalam beberapa peristiwa. Nabi ketika musafir dalam peperangan, habis bekalan air. Habis bekalan air kecuali buat sikit saja. Maka dibawa bekal air yang tinggal tu, Nabi letak jari dia dalam, kita panggil timba lah. Maka keluar daripada celah-celah jari Nabi ni air. Sehingga Nabi suruh sahabat, bawalah bekal-bekal kamu, bekal-bekal air kamu yang ada di kemah, mari isi. Berwuduk dan isilah bekalan kamu. Jadi sahabat pun mari isi, minum. Lepas tu ambil air wuduk. Lepas tu siap buat balik ni. Air ada lagi tu, berkeluar lagi. Kiralah nama mana sahabat yang dapat daripada air tu. Nampak? Yang ni kita kata perkara yang mencari adab. Pada biasanya badan kita mana boleh tubik air gitu, sekadar peluh je lah. Ini keluar air memancur daripada celah-celah jari Nabi SAW. Dan itulah air yang paling mulia. Paling mulia ialah air yang keluar antara celah jari Nabi. Lebih mulia daripada air Zam-Zam. Lebih mulia daripada air Zam-Zam ya? Kesemua ini bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini contoh itu, contoh daripada mukjizat-mukjizat Nabi yang sangat banyak. Ni kita nak masuk pada bulan Maulid ni kan tak? Jadi maknanya eloklah kita baca tentang sirah Nabi, mukjizat Nabi, syama'il Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi. Supaya apa? Supaya kita menanamkan kasih sayang kepada Rasulullah. Dan mukjizat yang kekal yang mana tidak ada pada Nabi lain, Al-Quran lah. Quran, mukjizat dalam bentuk bacaan. Mukjizat para Nabi habis dengan wafatnya Nabi tersebut. Mukjizat Rasulullah tidak habis dengan wafatnya Rasulullah, dah habis, iaitu Al-Quran.
Ni mukjizat hak kekal sampailah akhir zaman. Habis. Kemudian kata pengarang rahimahullah, karamah bagi awliya. Karamah, keramat itu bagi keramat. Keramat bagi awliya, bagi para wali. Kata muallif rahimahullah, dan wajib kita i'tiqad akan ada karamah bagi awliya. Bagi awliya, dia tulis dalam kurungan tuk keramat. Tuk keramat. Tak mungkinlah depan pengarang kita ni orang panggil orang wali tuk keramat. Tuk keramat. Bukan tuk jual kayu keramat. Tu jual kayu keramat. Tuk keramat pada ketika hidupnya dan kemudian daripada matinya. Karamah ni dia masa hidup pun boleh berlaku, mati pun boleh berlaku. Tak boleh. Jadi kalau mati seseorang wali tu, karamah dia tu habis gitu. Bahkan setengahnya Allah Ta'ala kekalkan karamahnya sampai lepas mati pun ada. Sampai lepas mati pun ada. Sebab apa? Sebagai kemuliaan kepada Rasulullah, Nabi bagi umat, Nabi bagi wali tadi. Jadi Allah Ta'ala beri kemuliaan ini kepada umat dia. Karamatul wali mu'jizatun lin Nabi. Karamah yang ada pada wali ini ialah mukjizat kepada Nabi. Kok mana mukjizat tu? Menunjukkan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi ni betul. Buktinya pengikut Nabi ni ada karamah. Bukan makna orang tertentu lah, maknanya orang yang ikut Nabi dengan perjalanan Rasulullah betul ni Tuhan beri karamah sebagai kemuliaan kepada Nabi. Nampak? Pada ketika hidupnya dan kemudian daripada matinya. Sebab apa? Sebab mati ni kemuliaan tu ada kepada diri atau pada diri hakikat, atau kita kata ruh seseorang, orang soleh tadi, wali, awliya tadi. Maka dengan berpindahnya wali daripada alam hidup ke alam barzah, hanya berpindah alam tu, bukan tak ada. Roh dia tidak hancur, badan jasad yang ditanam dikuburkan. Tetapi roh dan juga kemuliaan tu kekal. Kerana itu sebahagian daripada para awliya ini karamah dia ada lepas pada mati. Bahkan orang yang bertawassul dengan para awliya, orang solehin ni, mustajab doa tu, kebarangkalian yang mustajab tu tinggi lah. Sebab apa? Sebab kemuliaan mereka tu Allah Ta'ala kekalkan. Iaitu perkara yang menyalahi adat juga. Ini nak khabar. Karamah ni perkara yang menyalahi adat juga. Tetapi nyata daripada orang soleh. Bukan Nabi lah. Kalau Nabi dia panggil mukjizat. Tapi berlaku pada orang yang soleh. Zahirus solah. Zahir dia tu soleh, orang yang baik. Yang beramal. Siapa orang soleh ni? Orang soleh ni ialah yang beramal dengan hukum Allah dengan secukupnya. Secukup-cukupnya. Jadi orang yang ikut jalan Tuhan, maknanya taat perkara yang Tuhan suruh, tinggal perkara orang yang Tuhan larang, dan dia mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan amalan sunnah. Ni orang soleh. Ni orang yang soleh. Jadi berlaku kepada diri mereka perkara pelik, kita panggil sebagai karamah. Panggil sebagai karamah. Jadi wali ni kita tidak kenal, kerana Allah Ta'ala sembunyikan wali-walinya dalam kalangan hamba-hambanya.
Termasuk perkara yang disebut para ulama, akhfallahu awliya'ahu fi ibadihi. Tuhan sembunyikan wali-walinya dalam kalangan hamba. Tujuan apa? Supaya kita tidak menghina orang sama-sama Islam. Tuhan tak khabar, oh si fulan ni wali aku, si fulan ni wali aku. Hak di sisi Tuhan, di sisi manusia ni boleh jadi orang tok ni tok wali, dia ni wali besar. Orang boleh sebut gitu atas dasar husnuzon. Dan itu tak kalah dah. Kalau betul dia tu orang soleh, bahkan orang yang soleh ni Allah Ta'ala sebut wali Tuhan belaka. Orang yang taat kepada Allah ni kekasih Allah lah. Wali ni orang yang allazi tawallallahu umurahu, orang yang Allah Ta'ala uruskan urusan dia. Tuhan tolong urusan takbir diri dia, jadi mudah perkara dia. Sebab apa? Sebab dia menjadikan Tuhan tu sebagai penolong dia dengan cara dia taat kepada Allah. Jadi secara umumnya maknanya orang yang Allah Ta'ala kasih ini, yang ada kedudukan hampir dengan Allah, wali. Cuma hakikatnya Allah Ta'ala dia tahu. Dan masyhurlah di kalangan kita dengar, hanya wali yang kenal wali. Itu masyhur juga tu. Hanya wali yang kenal wali. Tu kita tak tahu lah. Wali saja kenal antara wali. Tapi bukti yang Allah Ta'ala, kita tak suruh ditutup hari wali mana. Kita disuruh bersahabat dan berhampir dengan orang soleh. Kerana wali, darjat kewalian di sisi Allah ni, hak ni Tuhan beri kepada orang yang Tuhan pilih lah. Tuhan pilih. Ada yang Tuhan beri sebagai, kita panggil anugerah daripada Tuhan. Jazbun, Tuhan beri sekarang kerana Tuhan yang pilih. Istifak. Ada yang mana dengan usaha. Dia pangkat kewalian ni boleh dengan usaha, lain dengan kenabian dan kerasulan. Usaha macam mana? Buat amal soleh, mendekatkan diri dengan Tuhan. Hak ni ada. Sebab dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala sebut, wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Sentiasalah hamba aku mendekatkan diri kepadaku sehingga aku kasih kepadanya. Maknanya pangkat kewalian ni boleh diusaha dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita beramal nak jadi wali, jadi tak kena lah niat. Anjing apa, mayang banyak semua mayang dah. Orang lain balik dah daripada sejik, balik sejik ke. Orang lain dah sapa lagi, sapa dah contoh. Apa nak jadi wali? Kok ada orang gitu lah. Jadi lari lah niat buat kerana Allah, tapi niat dia kerana nak dapat khamat. Niat dapat khamat, jadi lari je. Niat nak tu bukan nak ke Tuhan, nak ke khamat wali. Nak ke khamat wali, atau jadi lari niat tu. Jadi apa nama ni, kita disuruh untuk bersama dengan orang saleh. Wa kunu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang sadiq, yang duduk pada martabat siddiqin, orang yang benar hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyata daripada orang soleh yang beramal dengan hukum-hukum Allah dengan secukupnya. Orang ni orang yang menegakkan segala amal ma'ruf nahi munkar, segala perkara Tuhan suruh ni. Inilah orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai awliya-Nya. Siapa kita tak tahu. Tuhan sembunyikan supaya apa? Supaya kita tidak berbuat jahat, buat zalim kepada makhluk hamba Allah ni. Kerana bimbang orang yang kita buat jahat tu, kena-kena dia tu wali Tuhan, kekasih Allah, saja kita musuh dengan Tuhan pula. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi yang lain, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil haq. Siapa yang menyakiti wali-wali aku isytihar perang dengan dia. Jadi sebab itu kita tak boleh khianat orang, tak boleh buat jahat, buat zalim kepada orang. Kerana boleh kalau andai kata orang kekasih Allah, wali Allah, maka kita telah menyakiti Allah
dan kita sebenarnya isytihar perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang malaikat. Wallahu taala ala wa alam. Ada soalan ke? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.